Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar di atas talian yang dirahmati Allah Ta'ala, para jemaah Madrasah Az-Zain dan kesemua mereka yang hadir daripada mana sekalipun, semoga Allah Ta'ala rahmati kita dan semoga Allah Ta'ala terima majlis kita pada malam ini. Kita membicarakan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, minggu lepas kita baca berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh berkenaan dengan keindahan rupa paras ataupun tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kesempurnaan, keindahan, kecantikan tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan minggu ni kita sambung lagi, dan insya-Allah kalau sempat kita akan masuk juga berkenaan dengan kesempurnaan batin dan juga kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya satu kesempurnaan segi zahir, yang kedua ni ialah kesempurnaan keindahan segi batin, segi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita sambung baca perkataan Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Okey, saya terus baca daripada kitab Arab. Saya terus terjemahkan daripada kitab Arab. Ini kerana bila saya lihat daripada terjemahan yang ada dalam bahasa Melayu, sama ada dalam bahasa Indonesia ataupun yang ada dalam bahasa dalam bahasa Melayu, terjemahan yang ada, saya tengok banyak juga yang berbeza daripada kitab asal, atau tertinggal, atau kadang mungkin ada kesalahan dari segi terjemahan. Oleh kerana itu lebih tepat kalau kita terjemah terus daripada kitab asal. Baik, Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan keindahan rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ka'ab bin Malik kana idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qita'atu qamarin. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam gembira, maka wajah baginda sallallahu alaihi wasallam akan bercahaya, sehingga seolah-olah wajah baginda itu seperti belahan bulan. Makna cahaya ni itu ialah seperti mana cahaya bulan purnama. Dan kemudian sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar peluh. Sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar peluh. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baginda berada di samping Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baginda sedang menampal sepatu baginda ataupun kasut baginda. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pula sedang memintal benang. Beliau sedang memintal benang. Jadi maknanya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ada bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berada di rumah, kana fi mihnati ahli, baginda juga ada melakukan kerja-kerja rumah bersama dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila datang waktu solat, baginda akan keluar untuk solat. Jadi ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah,
macam kasut tu ada rosak atau ada mungkin tertanggal, baginda sallallahu alaihi wasallam sedang tampal kasut baginda, sepatu baginda. Sayyidatina Aisyah pula tengah memintal, macam mintal benang atau mungkin bulu ke. Jadi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raut wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercahaya, berkilauan bercahaya. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihatkannya, beliau terpegun. Lalu beliau berkata, demi Allah, kalaulah Abu Kabir Al-Hudhali melihat abang, melihat tuan, kalaulah Abu Kabir Al-Hudhali melihat tuan, pasti dia akan mengetahui, pasti dia akan merasai bahawa abanglah yang lebih berhak untuk syair yang telah dibacanya sebelum ini. Abanglah yang lebih berhak untuk dipuji di dalam syair ni yang dulu, berbanding orang lain. Okey, apa yang dikatakan oleh Abu Kabir Al-Hudhali, ini penyair. Apa yang dikatakan oleh Abu Kabir Al-Hudhali, wa idza nadharta ila asirati wajhihi baraqat kabarqil aridil mutahallili. Iaitu dia berkata bahawa apabila engkau melihat raut wajahnya, maknanya wajahnya berkilauan, raut wajahnya berkilauan bagaikan kilat yang memancar, Syair ini dibaca oleh Abu Kabir Al-Hudhali memuji seseorang. Dia pujilah satu orang, baru dia kata orang tu wajahnya bercahaya. Jadi wajah orang tu bercahaya seperti mana kilauan kilat yang memancar. Dia kata wajah orang tu macam tu. Begitu sekali bercahaya. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila melihatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercahaya, berkilauan bercahaya, beliau lantas berkata, kalaulah Abu Kabir Al-Hudhali tu melihat wajah tuan, pastilah dia akan yakin bahawa tuanlah orang yang paling berhak dipuji dengan pujian dalam syair tadi itu. Baik. Wa kana Abu Bakrin idza ra'ahu yaqul aminun mustafa bil khair yad'u ka daw'il badri zayalahu adh-dhalam. Bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apabila beliau melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa beliau berkata? Beliau berkata bahawa baginda seorang yang amanah, lagi seorang yang terpilih, Mustafa, terpilih, yang mengajak kepada kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya bulan purnama di tengah malam, di tengah kegelapan malam. Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cahaya pada bulan purnama, di tengah kegelapan malam. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau membacakan syair yang dibaca oleh Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair ini memuji Harim bin Sinan. Zuhair bin Abi Sulma memuji Harim bin Sinan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membacakan syair Zuhair bin Abi Sulma, yang mana Zuhair ni memuji Harim bin Sinan. Apa kata Zuhair ni? Lau kunta min syai'in siwal bashari kuntal mudhi'a li lailatil badri. Ini Zuhair ni puji, ini puji yang macam kita tahu, satu pujian melambung. Apa dia kata? Kalaulah engkau ni bukan manusia, maka engkau ni lah yang menjadikan bulan purnama, engkau lah yang mencahayai malam bulan purnama. Maksud seolah-olah macam nak kata cahaya bulan purnama pun datang dari engkau yang ni. Ini seolah nak bagi tahu bahawa dia nak puji Harim bin Sinan ni, wajahnya begitu bercahaya, begitu berseri, pujian yang begitu melambung. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, apabila beliau melihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca syair yang disebutkan oleh Zuhair bin Abi Sulman ni, antara penyair yang terkenal zaman jahiliah dulu. Zuhair bin Abi Sulman ni puji satu orang nama Harim bin Sinan, wajahnya bercahaya. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila tengokkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan syair tersebut. Iaitu apa terjemahannya? Iaitu, kalaulah engkau ni bukan manusia, wahai Rasulullah, kalaulah engkau ni bukan manusia, wahai Rasulullah, maka aku katakan bahawa sebenarnya bulan purnama itu pun kau yang menyebabkan dia bercahaya, kerana wajahmu.
Macam itulah terjemah dia, lebih kurang. Kemudian lepas tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pujian itu selayaknya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya ialah ni pengarang ni berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda marah, maka wajah baginda akan menjadi kemerah-merahan. Seolah-olah di pipi baginda sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biji delima. Maksud nak bagi tahu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan putih. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang orang putih. Pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga begitu putih. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam marah, wajah baginda menjadi begitu merah. Seolah-olah wajah baginda macam biji delima. Wajah baginda sallallahu alaihi wasallam macam biji delima, jadi merah betul. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mudah-mudah marah. Baginda sallallahu alaihi wasallam marah hanya kena pada tempatnya. Bukan baginda sallallahu alaihi wasallam saja-saja marah. Baginda tidak marah pada tempat yang tidak kena pada tempatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam marah apabila ada perlanggaran terhadap agama. Apabila adanya orang yang mana menghina agama, baginda sallallahu alaihi wasallam akan marah. Atau ada perkara yang macam seolah-olah perkara itu merendahkan agama, baginda sallallahu alaihi wasallam akan marah, baginda akan tegur. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam, bila baginda sallallahu alaihi wasallam menegur, baginda marah. Lepas tu selepas baginda sallallahu alaihi wasallam dah nasihat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berhenti. Maksudnya baginda sallallahu alaihi wasallam kita kata berhenti marahnya. Jadi bukan baginda sallallahu alaihi wasallam bila marah baginda berdendam sehingga sampai lepas dah habis tu pun masih lagi baginda sallallahu alaihi wasallam menyimpan dendam. Ini sekali-kali tidak pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu beliau menceritakan bahawa betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sedikit kurus. Kurus di sini memberi makna betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai daging yang banyak. Maksudnya macam orang yang kita kata orang gemuk. Itu maksud dia. Maknanya betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sederhana. Tidak penuh dengan daging macam orang yang berbadan besar. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ketawa, melainkan baginda hanya tersenyum. Ini maksudnya secara umumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sentiasa tersenyum. Bila baginda ketawa pun ketawa baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dengan tersenyum. Pernah tak baginda sallallahu alaihi wasallam ketawa? Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam ada ketawa. Tetapi ketawa baginda sallallahu alaihi wasallam ialah paling tinggi pun ketawa baginda ialah tidak terbahak-bahak sampaikan terbuka luas mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketawa baginda jarang sekali. Dan ketawa baginda ialah biasanya senyum. Dan kalau baginda ketawa sekalipun, begitu sekalipun, paling tinggi sekalipun, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ketawa sehingga terbuka mulut baginda sampai nampak anak tekak, sampai terbuka luas mulut baginda. Ini tidak pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi baginda ketawa dan hanya dilihat gigi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan beliau berkata lagi, Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata lagi, apabila engkau melihat baginda, maka pasti bukan engkau, aku. Beliau berkata aku. Apabila aku melihat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka aku menganggap bahawa aku melihat bahawa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak bercelak, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak memakai celak. Beliau kata kadang-kadang aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tengok mata Nabi nampak macam baginda pakai celak, sedangkan Nabi tak pakai celak pun. Kerana apa, nak beritahu alis mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alis mata Nabi ialah hitam pekat, macam seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam pakai celak, tapi sebenarnya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pakai celak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam Syama'il Muhammadiyah dan dalam kitab hadis yang lain, bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya baginda pakai celak ketika nak tidur. Ketika nak tidur. Dan antara fadilat celak ialah dia akan mencerahkan mata. Dan celak ni sunnah ni lah pakai ketika nak tidur. Jadi bila besok pagi baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, maka baginda akan bersihkan celak tu. Mana celak tu dibersihkan. Jadi waktu tu bila tidur, maka kotoran dalam mata atau apa perkara yang macam boleh menyebabkan sakit mata,
dia akan jadi hilang. Seolah-olah macam ditarik oleh celak tersebut. Kemudian bila esok pagi baginda sallallahu alaihi wasallam bangun, baginda akan tanggalkan celak tersebut. Maknanya baginda akan hilangkan celak tersebut. Tapi pun begitu, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mata baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa dilihat seolah-olah seperti baginda sallallahu alaihi wasallam pakai celak, sedangkan baginda tidak pakai celak pun pada ketika itu. Baik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling indah apabila tersenyum. Baginda sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling indah mulutnya ketika tersenyum. Ni kalau bahasa Arab terjemahan ni, wa kana min ahsanin nasi thagran, maknanya mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling indah ketika tersenyum. Apa nak bagi tahu? Ini saya terjemahkan saja, tapi maksud perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni, thagran ni dalam bahasa Arab, thagar ni maksudnya ialah macam satu orang buka mulut, gigi dia tu tersusun. Jadi satu orang yang bila dia senyum, kadang ada orang bila dia senyum, gigi dia tersusun rapi, cantik, mulut dia, maka begitu indah dilihat. Maka ini maksud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda tersenyum, mulut baginda, maknanya dengan gigi baginda sallallahu alaihi wasallam begitu indah dilihat, tersusun rapi, cantik, dengan bersinar gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda orang yang paling indah. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigi depan baginda sallallahu alaihi wasallam ada sedikit renggang. Renggang ni bukan jauh tau, dia bukan jauh. Maknanya gigi Rasulullah yang dua ni dia panggil gigi depan ni, bawah dan atas. Jadi gigi yang kedua tu ialah ada sedikit macam renggang sikit je. Tapi dia bukan sampai jauh. Kalau jauh tu orang panggil rongak. Maksudnya gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua tu ada sikit renggang. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam berbicara, seolah-olah kelihatan cahaya keluar daripada dua celah gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maknanya kenapa? Kerana begitu indahnya, begitu berserinya gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengarang ni menceritakan lagi leher tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tengkuk anak patung, kerana begitu putih. Tengkuk anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tengkuk anak patung kerana begitu putih. Dan bulu mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebat panjang. Janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebal. Janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebal. Di dalam hadis ada bagi tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjanggut tebal. Kalau kita kata mungkin tebal sampai dada, jadi janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah tebal. Dan ada juga riwayat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam memotong janggut sampai kadar segenggam. Mana segenggam? Ni dipotong rambut sampai kadar, potong janggut sampai kadar segenggam. Jadi pernah Rasulullah SAW berjanggut tebal, dan pernah juga Rasulullah SAW memotong janggut sampai kadar segenggam. Jadi ini yang biasa diamalkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyimpan janggut beliau, dan beliau memotong janggut beliau kadar segenggam. Dan bila beliau ditanya, maksud kadar segenggam ni beginilah, segenggam. Jadi bila beliau ditanya, beliau menceritakan bahawa aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong janggut baginda kadar segenggam. Maka beliau melihat keadaan tersebut dan beliau beramal seumur hidup. Seperti mana beliau lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan janggut baginda sallallahu alaihi wasallam ni makna tebal dan juga makna rapi, disisir rapi, kemas. Ini keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambung. Jadi dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luas. Dahi baginda sallallahu alaihi wasallam luas. Kening baginda sallallahu alaihi wasallam melengkung tanpa bersambung. Melengkung tetapi tidak bersambung. Ini telah dibicarakan sebelum ini. Ini yang ulangan. Maksudnya pengarang ini datangkan semula perbicaraan tersebut. Kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melengkung tetapi tidak bersambung. Maksudnya kat sini ada sedikit terpisah. Maksudnya tidak ada bersambung antara dua kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidung baginda sallallahu alaihi wasallam tinggi mancung. Pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata. Pipi baginda sallallahu alaihi wasallam rata. Apa maksud rata? Iaitu pipi baginda tak cengkung, tidak cengkung,
dan tidak juga menggelembung, kan? Cengkung orang kata kurus kering. Kadang-kadang kalau satu orang tu cengkung sangat, orang kata ni kurus betul lah, macam cengkung, kan? Orang tak makan kadang cengkung pun kadang-kadang tak cantik. Kadang-kadang pipi menggelembung, nampak gemuk pula. Tapi pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah rata. Baik. Daripada lubah ila surati. Daripada tulang apa panggil ni, dekat apa, tulang, dekat daripada tulang sini, tulang dia, tulang dekat depan ni, dekat sini kita kan ada tulang. Saya tak pasti nama tulang tu apa, sekejap saya lihat terjemahan dekat sini. Okey. Tidak ada lagi berdua pipinya. Okey, dari leher depan baginda sallallahu alaihi wasallam hingga ke pusatnya ada bulu yang mengurai seperti ranting. Sedangkan dia ni. Ini maksudnya apa? Allahu Akbar. Dekat sini beritahu bahawa daripada tulang di atas dada ni, dekat sini kalau kita tengok kan, kan ada sini ada tulang tu, tulang yang begitu bulat tu kat sini. Jadi daripada tulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini sampailah ke pusat baginda sallallahu alaihi wasallam ada satu bulu halus yang turun seperti ranting. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda tidak berbulu tebal. Badan baginda sallallahu alaihi wasallam hanya sedikit bulu di dada, kemudian di belakang sedikit dengan dekat tangan. Tapi bulu pun bulu nipis, dan dekat dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah ke atas pusat ada satu bulu ni nipis. Baik. Di perut baginda dan di dada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulu selainnya. Atas perut Nabi dan dekat dada, dekat sini. Dada, dekat dada baginda kat sini, dada, dan dekat perut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mempunyai bulu di lengan dan juga di bahu. Tapi dekat lengan dan juga di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat belakang, kat bahu tu, dekat situ ada bulu yang nipis. Dekat bulu yang nipis. Sini dan juga sini. Jadi dekat dada dengan perut tak ada bulu. Dekat sini dan juga belakang ada sedikit bulu kat sini. Tapi tidak tebal. Dan juga di sini tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam biasa yang bulu lelaki lah. Tapi kadang ada setengah orang kadang bulu tebal kat badan. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Baik. Perut dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam sama, iaitu rata. Kadang ada orang ni dada dia, ni perut dia ke depan. Ada orang kadang kurus sangat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya perut dan juga dada ialah sama. Sama. Makna baginda sallallahu alaihi wasallam tidak buncit. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak buncit. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam lebar bidang. Dada baginda sallallahu alaihi wasallam lebar bidang. Kemudian tulang tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, lengan baginda sallallahu alaihi wasallam panjang. Ni lengan ni. Ni lengan baginda sallallahu alaihi wasallam agak macam runcing panjang. Baik. Kemudian tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam lebar. Tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam lebar. Seterusnya lengan baginda bahagian bawah, lengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga betis baginda sallallahu alaihi wasallam panjang. Lengan baginda sallallahu alaihi wasallam dan dengan betis baginda sallallahu alaihi wasallam panjang. Dan seterusnya tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam melengkung di tengah. Tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam melengkung di tengah. Ini apa? Kan satu orang kalau kita berdiri, kalau kita tengok kan, kalau kaki kita ni dekat bahagian sini kaki. Kan kalau kaki kita kan kita diri ni jari. Kemudian kaki kita ni bahagian sini ni dia kan ada kawasan yang macam dia naik ke atas. Kaki kanan dan kiri kan sama. Itu dipanggil akhmas. Jadi kawasan ni, kerana bila satu orang berdiri, ada orang kawasan tu tak kena ke tanah. Ada orang kawasan tu tak kena di tanah. Dan ada orang, biasanya kadang orang yang macam berbadan besar, bila dia berdiri, semua kaki dia kena kat tanah. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam punya kaki, kawasan yang dipanggil melengkung tu, kawasan melengkung tu, tengah tu, itu tak kena di tanah. Makna menurut orang Arab ini adalah kaki pendekar. Ini dalam kitab dituliskan bahawa ini keadaan satu orang kaki pendekar. Makna bukan orang tu badan gemuk, tapi gaya satu orang kaki satu orang pahlawan.
Baik, sambung. Kemudian anggota-anggota baginda sallallahu alaihi wasallam panjang. Panjang ni maksudnya macam runcing panjang. Dari sini kita faham bahawa macam jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jari-jari baginda sallallahu alaihi wasallam beruncing panjang. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam punya tulang, macam tulang sini. Dipanggil sini bahasa sa'ilul atraf. Baginda sallallahu alaihi wasallam punya jari runcing panjang. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam punya lengan bawah. Baginda sallallahu alaihi wasallam punya betis. Jadi semuanya ialah runcing panjang. Ini menunjukkan kepada apa dia? Betapa kacaknya dan handsome-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam mengorak langkah, baginda mengorak langkah gagah. Baginda melangkah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah dengan menghala ke depan. Baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah dengan sedikit bongkok ke depan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan merendah diri. Ini gaya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bila baginda berjalan, baginda sallallahu alaihi wasallam pun jalan tu macam seperti turun bukit. Jadi macam baginda sallallahu alaihi wasallam jalan dalam keadaan tawaduk seperti turun bukit, dan baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan laju. Kita dah baca minggu lepas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda berjalan, baginda jalan biasa je, tapi menyebabkan para sahabat radhiyallahu anhum terpaksa berlari anak untuk kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda hanya berjalan biasa. Okey, baik. Seterusnya lagi, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menceritakan. Aku tidak pernah menyentuh mana-mana sutera, sama ada sutera tebal atau sutera nipis, yang lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini beliau sentuh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata, aku tak pernah sentuh sutera yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih lembut daripada sutera. Mungkin tuan-tuan dan puan ingat minggu lepas ada beritahu bahawa tapak tangan Rasulullah SAW kasar. Ini ada dicarahkan oleh Al-Imam Baijuri rahimahullah dan juga para imam yang lain. Ini maksudnya keadaan tu mungkin berbeza. Pernah mungkin Rasulullah SAW buat kerja, mungkin baginda ada gali parit dan sebagainya, maka tangan orang jadi kasar. Tapi lepas tu bila baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya lagi, jadi keadaan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lembut kembali. Menjadi begitu halus, melebihi daripada sutera. Dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata lagi, aku tidak pernah mencium mana-mana bau yang lebih harum. Dalam riwayat lain sebutkan, aku tak pernah mencium sama ada minyak wangi ambar ataupun kasturi atau apa-apa saja bau yang lebih harum daripada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau kata, aku tak pernah cium mana-mana bau minyak wangi atau apa-apa saja bau yang lebih harum daripada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Juhaifah radhiyallahu anhu menceritakan, pernah aku memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku meletakkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajahku. Maknanya beliau kata, aku pegang tangan Nabi, aku letak tangan Nabi dekat wajah aku. Mungkin letak kat pipi ke, atau mungkin letak kat dahi ke, boleh letak kat pipi atau letak kat dahi. Beliau kata, aku letakkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wajahku. Dan aku dapati tangan baginda lebih sejuk daripada air batu. Tangan baginda sallallahu alaihi wasallam lebih sejuk daripada air batu dan lebih harum daripada kasturi. Allahu akbar. Waktu tu aku bau tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada kasturi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila dibagi tahu bahawa bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangi, dia bau Rasulullah yang wangi ini, harum ini, bukannya ialah pakai minyak wangi, tetapi ialah daripada semula jadi. Peluh baginda sallallahu alaihi wasallam, makna badan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah memang berbau wangi. Ini dibuat oleh Allah Taala, dicipta oleh Allah Taala khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan waktu tu beliau masih lagi budak. Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, jadi waktu beliau cerita ni beliau waktu tu dah dewasa lah, tapi beliau menceritakan waktu ketika beliau budak, waktu ketika Nabi SAW ada ni, waktu ni beliau ni masih lagi budak. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ni ketika Nabi SAW wafat, umur dalam lebih kurang belasan tahun, 10 mungkin 11 tahun, lebih kurang dalam 10-11 tahun. Jadi ketika Nabi wafat, dia ni masih lagi budak. Jadi beliau berkata bahawa waktu tu aku budak, jadi baginda SAW telah menyentuh pipiku, baginda telah mengusap pipiku. Aku merasai tangan baginda SAW sejuk
Dan juga aku bau tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu aku bau tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu tangan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu harum, seperti seolah-olah baginda baru keluarkan tangan baginda daripada bekas minyak wangi. Maknanya tangan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu harum, seolah-olah macam baginda ni penjual minyak wangi. Tangan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu harum, seolah-olah baginda penjual minyak wangi. Yalah, kadang-kadang orang yang jual minyak wangi, orang yang menjual minyak wangi ni, dia bergelumang dengan minyak wangi. Tangan dia pegang minyak wangi, keluarkan, salat kat orang, cari kat orang minyak wangi. Di tangan dia tu automatik akan wangi. Tapi tangan baginda sallallahu alaihi wasallam wangi bukan kerana sentuh minyak wangi. Tangan baginda sallallahu alaihi wasallam wangi bukan kerana sentuh minyak wangi. Kalau yang penjual minyak wangi tu tangan diwangi ialah kerana pakai minyak wangi. Kita ni kalaulah tak bau busuk sekalipun, kita manusia biasa, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dah mandi tak bau busuk sekalipun, tapi kita tak wangi. Kita ni kalau mandi tak bau busuk, tapi tak bau wangi. Kalau keluar peluh, busuk pula. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda berpeluh, peluh baginda sallallahu alaihi wasallam berbau wangi, berbau harum. Sampaikan peluh baginda sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada bau kasturi. Sampaikan para sahabat radhiyallahu anhum simpan peluh Nabi dan mereka jadikan peluh Nabi itu sebagai minyak wangi, dan mereka mengatakan bahawa peluh baginda lebih harum daripada bau kasturi. Ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa peluh baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mutiara. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berpeluh, peluh baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mutiara. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan peluh baginda ialah merupakan minyak wangi yang paling harum. Peluh baginda ialah merupakan minyak wangi yang paling harum. Allahu akbar. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau ialah merupakan ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni ibu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Ada kata nama dia Rumaysah. Nama dia asal nama Rumaysah. Baik, Ummu Sulaim. Beliau ni kemudian lepas tu kahwin dengan Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu. Baik. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau menceritakan mana-mana jalan, tidak ada mana-mana jalan yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ada orang yang ekori, ada orang yang lalu jalan tersebut. Tidak ada mana-mana jalan yang baginda lalu kemudian ada orang lalu jalan tersebut, melainkan orang tu pasti mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah lalu di jalan tersebut kerana harumnya bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerana harumnya bau peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak bagi tahu bila baginda sallallahu alaihi wasallam lalu jalan tu, kemudian bau baginda sallallahu alaihi wasallam tertinggal kat jalan tu. Kemudian bila orang lalu, orang tu tahu, ni tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lalu kat sini. Ini kenapa? Kerana ada bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bau yang begitu harum. Dia nak mudah faham lah, macam kita nak mudah faham kan. Contoh sekarang ni durian kan. Sekarang ni musim durian kan, lori durian lalu, tapi tu durian banyak, atau durian masuk rumah. Kerana durian masuk rumah, satu rumah bau dia. Durian tu lalu satu jalan, atau ada orang jual durian satu lorong tu bau. Tapi tu bau yang tak disenangi. Yelah, kalau orang kata tak busuk sekalipun, tapi bau tu tak disenangi. Tapi bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah bau yang begitu harum, hanya Allah yang tahu begitu harumnya. Kita nak ceritakan kita tak bau, tapi nak bagi tahunya para sahabat radhiyallahu anhum mesti berkata bahawa bauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah begitu harum sekali. Tidak ada dapat menandingi keharuman bauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan bila sahabat radhiyallahu anhum simpankan peluh Nabi, mereka jadikan itu sebagai minyak wangi. Dan mereka kata bahawa dia lebih harum daripada segala minyak wangi yang ada. Allahu akbar. Baik, sambung lagi. Kemudian apa lagi? Di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara dua bahu baginda, mana kat belakang lah, bahu katif kat belakang. Di antara dua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada cop mohor kenabian. Cop mohor khatamun nubuwah. Ada cop mohor kenabian yang timbul seperti telur burung merpati. Seperti telur burung merpati. Ada cop mohor kenabian seperti telur burung merpati. Yang mana
mirip jasad, mirip tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia maksudnya dia bukan besar tu, maksudnya seperti mana macam satu bentuk timbul di belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat peluh, dekat bahu. Dan cok mohor kenabian itu berada di bahagian atas bahu baginda sallallahu alaihi wasallam sebelah kiri, seperti dia timbul seperti segenggam tangan. Maksudnya seperti ni, kita kata ni bahasa Arab bagi segenggam penumbuk. Kita bukan nak tumbuk orang, segenggam tangan. Jadi dia di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam ni ada macam satu daging yang timbul sebesar telur burung merpati, seperti mana, dan dia seperti mana dia timbul seperti sebesar segenggam tangan penumbuk. Dan di atas daging tersebut, di atas cok mohor kenabian itu adanya, kita kata macam tahi-tahi lalat. Adanya tahi-tahi lalat. Tahi lalat itu menyerupai seperti macam kita kata bintik-bintik kecil. Dia macam bulat. Cok mohor kenabian itu mungkin bulat atau mungkin membujur seperti telur burung merpati, dan daging itu agak timbul. Ada kala dalam riwayat itu agak besar, kemudian ada kala agak kecil. Jadi di atas tu ada macam bintik-bintik, dan bintik-bintik seperti adanya ada macam tahi lalat seperti mana bintik-bintik kecil. Ini cok mohor kenabian yang berada di belakang bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang bahu kiri, kat bahagian bahu kiri atas. Ni kan bahu, okey, ni belah kiri. Ni ialah belah kiri, dekat belakang ni. Mana kat sini? Kat sini, kat bahagian atas. Dia antara dua bahu. Dia maksudnya kat sini lah, dekat dia maksudnya dada ni, dia bahagian belakang, tapi di sebelah kiri sedikit. Di sebelah kiri sedikit bahagian atas. Bahagian atas bahu Rasulullah SAW. Kat situ ada cok mohor kenabian, khatamun nubuwah. Dan cok mohor kenabian ini yang telah dicium oleh Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan juga beberapa orang sahabat yang lain. Yang mana mereka nampak, mereka telah kucup cok mohor kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai tanda kenabian. Dan riwayat disebutkan bahawa bila baginda sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, baginda kan dibelah dada kan sebelum pergi Mi'raj. Sebelum pergi bertolak, baginda sallallahu alaihi wasallam telah dibelah dada oleh Jibril alaihissalam. Kemudian mereka telah keluarkan jantung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan basuh dengan Zam-Zam, dan isi dengan iman dan juga hikmah. Dan lepas tu mereka telah sambungkan balik. Dan selepas dah sambungkan, macam kita kalau sekarang operation, selepas tu mereka telah jahit balik. Tapi ini langsung tak sakit. Dan selepas tu dicop dengan cok mohor kenabian. Jadi di cok mohor kenabian itu ialah berada di bahagian atas bahu kiri, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selesai, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah, kita dah selesai baca berkenaan dengan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segi tubuh badan dan juga segi rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil keindahan zahir. Sekarang kita nak masuk keindahan batin, kecantikan batin, keindahan dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segi batin. Baik. Sekarang kita nak baca tentang kesempurnaan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kesempurnaan jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang istimewa dengan kefasihan lidahnya dan tutur katanya yang jelas. Dalam hal ini, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dan semua orang sedia maklum tentangnya. Semua orang sedia maklum tentangnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Taala. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Taala ucapan yang begitu hebat. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Taala ucapan ataupun percakapan yang begitu hebat. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang bersikap pemudah. Dekat sini dia kata sikap pemudah, atau boleh juga terjemah dengan baginda mempunyai jiwa yang sejahtera. Baik. Perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan jelas dan terang. Ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam jelas dan terang. Bicaranya fasih. Tepat pengertiannya dan tidak memberat-beratkan percakapannya.
Baginda sallallahu alaihi wasallam cakap tepat dan cakap terang dan juga makna begitu dalam. Ini ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan juga baginda cakap tak buat-buat. Baginda sallallahu alaihi wasallam cakap tak buat-buat. Maksudnya begini. Ada orang yang bila dia bercakap, dia mampu bertutur dengan fasih. Tetapi fasih yang dia buat tu, fasih dia yang dia tutur bicara dengan fasih, lancar dan dengan bahasa yang begitu indah, ialah dia bukan semula jadi. Kadang-kadang dia buat, dia reka bagi cantik. Memanglah orang kata bahasa dia sedap, tapi sebenarnya perkara itu dia lakukan secara takalluf. Dalam bahasa Arab panggil takalluf. Takalluf ni maknanya dia susah payah untuk lakukannya. Tapi kalau biasa dia tak cakap macam tu pun. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam cakap biasa je, tetapi percakapan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu jelas, terang, fasih, baligh, yang mana tak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan jawami'ul kalim, iaitu lidah yang fasih dan perangai yang tepat. Jawami'ul kalim ni kalau nak mudah faham, iaitu ucapan yang ringkas dan padat. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikurniakan oleh Allah Taala dengan jawami'ul kalim. Ini dalam hadis ada beritahu, banyak hadis beritahu utitu jawami'al kalim. Aku dikurniakan dengan kalimah-kalimah yang ringkas tetapi padat, yang begitu luas cakupannya. Kalau kita lihat kan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang pendek dia, tapi maknanya begitu luas, syarahnya begitu luas. Kan syarahnya begitu luas. Kerana banyaklah hadis kan kalau kita tengok kan. Banyak. Kerana sampaikan begitu panjang kerana satu-satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah kita tengok. Macam Nabi sebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Kan? Ni kalau kita syarahkan panjang. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu hadis Nabi, pendek-pendek tak panjang pun. La aqla kat-tadbir. La aqla kat-tadbir. Tidak ada kecerdikan menyamai perancangan yang baik. Itu pun saya terjemah. Tapi kalau kita terjemah ikut lafaz, la aqla, tidak ada akal seperti perancangan yang baik, seperti tadbir, perancangan yang baik. Kan? Nabi SAW sebutkan, la dina liman la ahdalah. Tak ada agama orang yang tak menepati janji. Wala imana liman la amanatalah. Tak ada iman orang yang tak amanah. Jadi kalau kita tengok banyak ucapan Rasulullah SAW yang baginda SAW ucapkan pendek je, tapi makna begitu luas. Nabi SAW sebutkan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu ialah Arab panggil nasihah. Tapi nasihah itu sendiri ada penjelasan yang panjang. Bukan maksud nasihat memberi nasihat. Dia ada makna lain. Nasihah boleh terjemah dengan menjalankan tanggungjawab ataupun setia ataupun sentiasa komitmen. Itu pun boleh. An-nasihah. Ada juga yang menjelaskan dengan makna ikhlas. An-nasihah. Baik. Jadi itu ialah apa dia? Antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan baginda ringkas tetapi begitu padat, maknanya begitu luas. Kalau dalam bahasa Urdu, saya nak terangkan dalam bahasa Urdu, mereka ada satu dipanggil macam perumpamaan lah. Perumpamaan. Samudra, mereka ada satu perumpamaan, iaitu perumpamaan mereka apa dia? Iaitu mereka kata macam seolah satu lautan dimasukkan dalam satu cebok air. Kan? Jadi mereka ada satu ni, apa dia? Iaitu mereka kata bahawa ucapan baginda ni mereka macam umpamakan seperti lautan yang dimasukkan dalam satu cebok air, kan? Iaitu apa dia? Iaitu makna ucapan baginda tu seperti lautan. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam seolah telah sebutkan dengan satu ucapan yang begitu padat, ekstra padat. Jadi kemudian dimasukkan dalam satu cebok. Baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Itu ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Dan ini ada pada siapa? Hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada orang lain tak mungkin. Macam mana pun orang tu fasih berbicara, pandai cakap sekalipun, tapi takkan dapat menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu je kadang kalau kita tengok satu ucapan baginda sampai para ulama syarahkan dan mereka berbeza pendapat apa makna dia. Satu ucapan baginda boleh makna ni. Ucapan baginda yang sama boleh makna ni juga. Ucapan baginda yang sama juga boleh makna ni juga. Jadi satu ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam
Kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam punya hadis, daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam berlakunya perbezaan pendapat ulama. Dan kerana itu juga timbulnya perbezaan mazhab. Perbezaan mazhab yang timbul juga ialah kerana ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam yang begitu luas maknanya. Maknanya kadang-kadang akan berlakunya perbezaan mazhab. Jadi sebab itu ini ialah rahmat daripada Allah Taala kepada kita melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik, sambung lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam okey, jadi seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah Taala dengan hikmah-hikmah yang begitu indah. Hikmah-hikmah yang begitu indah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui dialek orang-orang Arab. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui dialek orang-orang Arab dan berbicara dengan setiap kabilah mengikut dialek masing-masing, serta berdialog dengan mereka mengikut bahasa mereka. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada mengetahui bahasa Arab, maksudnya dialek. Orang kata logat lah, logat. Tapi semua dialek tu bahasa Arab yang fasih. Jadi macam zaman dulu, kesemua orang Arab mereka berbicara dengan bahasa yang fasih. Zaman dulu semua orang Arab, zaman Nabi 1000 tahun yang lepas, 1400 tahun yang lalu, kesemua orang Arab mereka berbicara dengan Arab yang fasih. Tapi waktu tu ada juga dialek. Jadi macam kita kata dialek, kita kata logat Hijaz, Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz maksudnya orang Mekah, Madinah dan yang mana Taif dan kawasan yang sekitarnya. Kemudian ada lagi bangsa Arab, contohnya iaitu orang Yaman. Logat Syam. Logat Yaman, logat Syam, Yaman. Mereka ada dialek yang lain. Kemudian ada lagi logat mana? Syam yang menakumi juga 4 negara, iaitu Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Kemudian ada lagi Iraq, logat Iraq. Di zaman tu ada Hijaz, ada Syam, ada Yaman, ada Iraq. Mereka ni semua ada dialek yang berbeza. Ada lagi Bahrain. Juga adanya Bahrain. Ada Oman. Ini negara Arab yang ada pada zaman tu, dan mereka pastinya ada dialek yang berbeza. Dia setiap tempat bila lagi jauh maka akan ada perbezaan dialek. Tapi zaman tu semua orang Arab bercakap dengan bahasa Arab yang fasih. Macam dalam kitab Nahu, ada disebutkan bahawa alif lam kita bacakan alif lam kan. Alif lam ni kalau kata dia selepas itu tidak ada huruf syamsiah, maka dibaca jelaslah al kan. Contohnya al-qamaru. Tapi ada yang selepas itu kadang akan dimasukkan alif lam tu ke dalam dia, asy-syamsu. Contohnya al-qamaru, satu lagi asy-syamsu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Taala, alif lam ada dalam lughah bahasa Arab, antara dialek orang Arab, alif lam dibaca dengan alif mim. Jadi kalau kita alif lam bunyi al. Tapi ada lughah Arab dulu dibaca dengan mim, am. Jadi bunyi am lah, am. Kan contohnya macam ni. Dia contoh macam ni. Okey, kita kata bahasa Arab safar. Safar ni maknanya musafir lah, perjalanan. Kalau sebut dengan as-safaru, kalau kita sebut as-safaru, adalah hadis Nabi Nabi tu, as-safaru qit'atum minal adab. As-safaru. Okay, kita nak fokus alif lam. Ni contoh saja nak bagi mudah faham. As-safaru. Jadi kalau bahasa Arab sebut alif lam as-safaru. Tapi ada lughah yang mana mereka sebut alif lam tukar dengan mim, lughah Bani Tayyib. Jadi bunyi apa? Kalau as-safaru bunyi am-safaru. Kalau al-birru bunyi am-birru. Kan dalam Quran lan tanalul birra, al-birru makna kebaikan, kebajikan. Al-birru. Jadi kalau bunyi alif lam, alif mim, am-birru. Kan? Puasa dalam bahasa Arab panggil as-siyam. Kalau tukar dengan alif mim, am-siyam. Jadi Nabi SAW bila ketika berada bersama dengan lughah, bersama dengan Bani Tayyib, baginda pernah berbicara dengan dialek mereka.
Apa baginda sebut? Baginda bersabda, laisa minam birrim siyamu fim safari. Laisa minam birrim siyamu fim safari. Asalnya kalau biasa, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tetapi kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan kabilah Arab yang mereka ucap alif lam dengan alif mim. Baginda pun sebut laisa minam birrim siyamu fim safari. Ini apa dia? Ini menunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam juga meraihkan kabilah Arab yang ada pada zaman tu dengan lugah mereka. Sebab itu juga kalau kita tengok antara contohnya kalau kita baca dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ada hantar sahabat Nabi pergi ke Yaman, kabilah Arab di Yaman. Dan Yaman di zaman tu pun kadang lain kabilah, lain dialek. Contoh kalau kita lah Melayu kan, orang Melayu kita sendiri walaupun bangsa Melayu, orang Malaysia tak payah pergi Indonesia lah, Endon lagi lah kan. Endon Malaysia sendiri pun adanya dialek yang berbeza kan. Orang ni Sembilan cakap lain, ni pun lain. Dan kadang-kadang macam Kelantan pun ada lagi lain kan, kita ni Terengganu. Bahkan kadang-kadang kawasan tu juga kadang-kadang dalam satu negeri pun macam-macam lagi logat yang berbeza. Tapi kita di negara kita tak besar sangat, jadi tak adalah terlalu zahir. Tapi kalau setengah negara, kalau besar, maka lagilah jelas benda tu. Macam contohnya dulu di India, macam kalau kita pergi India ada 300 dialek. Negara besar, 300 lebih dialek. Dia ni negeri pun banyak kan, negeri 30 lebih. Jadi dia punya dialek pun begitu banyak, 300 dialek. Dah ada maknanya para pengkaji yang mengatakan bahawa setiap 300 km maka satu dialek. Mana setiap 1 km satu dialek akan berbeza. Setiap 300 km lebih kurang. Ini kajian lah, orang yang buat kajian. Saya dah pernah baca bahawa setiap 300 km satu dialek. Jadi apa nak disampaikan? Iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara demikian. Kan? Kalau asalnya laisa minal birri as-siyamu fis safari. Kemudian baginda bila jumpa mereka, baginda kata laisa minal birri as-siyamu fis safari. Apa terjemah dia? Terjemah dia sama ada tuan dialek yang beza. Terjemah dia, baginda kata bukanlah satu kebaikan puasa ketika bermusafir. Cuma jangan salah faham hadis ni baginda sallallahu alaihi wasallam nak bagi keringanan pada mereka. Mana kalau kau musafir dibenarkan buka puasa, tapi kalau nak cerita hukum hakam fiqh tu kena belajar. Dia bukan boleh buka puasa suka-suka juga. Musafir yang disyaratkan ialah musafir 2 marhalah ke atas. Tapi kita bukan nak bicara hukum hakam, tapi nak bicaranya itu hadis tu baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ucapkan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tadi saya sampaikan baginda ada hantar sahabat Nabi pergi ke Yaman. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada hantar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Yaman. Dan baginda ada bagi tahu kepada mereka berkenaan dengan zakat. Kalau kita tengok hadis Nabi pasal zakat tu, baginda sebutkan berkenaan dengan perbezaan umur kambing dan unta. Sebab ni untuk zakat, baginda sebutkan dengan bahasa yang begitu halus yang menepati dengan dialek mereka. Ni kalau kita baca hadis. Saya tak sempat nak terangkan kat sini kerana kita bukan nak fokus secara khusus, tapi apa nak disampaikan iaitu baginda terangkan pasal umur panggilan unta. Panggilan unta mengikut umurnya, dan juga kambing mengikut umurnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka dengan mengikut dialek mereka. Ini apa dia? Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sambung lagi. Pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam telah sedia terkumpul daya berbicara bahasa Arab. Daya berbicara bahasa Arab. Kampung yang halus dan tebalnya, serta kejelasan menuturkan bahasa Arab pekan. Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh bercakap dengan bahasa Arab pekan, bahasa Arab kota, dan juga bahasa Arab macam kita kata bahasa Arab badui. Dan juga ini antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, baginda sallallahu alaihi wasallam kan baginda disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ni iaitu depan dari Taif. Dia lebih kurang dalam 30 km depan lagi dari Taif. Maksudnya kita di Mekah pergi Taif lebih kurang 80 km. 30 meter ke depan lagi ada perkampungan Bani Sa'ad.
Sekarang tak ada orang lah duduk situ, tak banyak pun. Dia pun tak banyak orang situ, tapi di situ dulu Arab Badui tinggal. Halimah Sa'diyah duduk kat situ. Nabi SAW duduk, tinggal di situ, membesar. Selama 4 tahun baginda SAW duduk bersama keluarga Halimah Sa'diyah. Daripada umur setahun sampailah umur 4 tahun. Kemudian lepas tu barulah baginda SAW dipulangkan semula ke pangkuan ibu baginda SAW di kota Mekah. Jadi baginda SAW mampu bertutur dengan bahasa Arab yang begitu fasih. Sama ada cakap Arab Badui atau bercakap Arab seperti mana bahasa Arab orang Pekan. Baik. Keindahan tutur bicara baginda SAW mendapat bantuan ketuhanan yang sumbernya adalah wahyu. Jadi baginda SAW punya tutur bicara yang begitu indah tersebut, satu juga ialah bantuan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat. Sebenarnya hakikatnya ialah wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan satu lagi ialah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk Rasulullah SAW. Kalau contoh saya sendiri, kerana kita cakap, kan kita kadang-kadang cakap kerana ada tersilap atau kadang kita terlepas. Tapi baginda SAW tak berlaku macam tu. Baginda SAW punya tutur bicara jelas, teratur dan tidak tersekat. Baginda SAW berbicara begitu fasih. Baginda SAW punya susunan bahasa yang mudah difahami, maksudnya yang jelas, dan paling fasih. Dan ini dipanggil, sebab tu baginda SAW ialah fasih baligh. Fasih, ucapan baginda itu fasih, menggunakan bahasa Arab yang tepat, dan juga baligh, iaitu maknanya sampai tepat, kena pada tempatnya. Maka itu dipanggil baligh. Balaghah. Itu yang dipanggil ilmu balaghah tu. Jadi pada ucapan baginda SAW ialah adanya fasahah. Fasahah maknanya kefasihan, dan juga balaghah. Balaghah maksudnya ucapan yang kena pada tempatnya, tutur bicaranya tepat dan kena pada tempatnya dan difahami, kena pada tempatnya. Maka inilah kehebatan Rasulullah SAW pada sudut tutur bicara. Sebab itu para ulama menyebutkan kalau mana-mana orang nak belajar bahasa Arab, mana-mana orang nak belajar bahasa Arab, iaitu pertama sekali iaitu antara perkara yang akan dapat menjadikannya fasih berbicara, dia kena dulu mengkaji keindahan bahasa Arab pada Al-Quran dan juga pada hadis. Bila dia kaji keindahan bahasa Arab pada Al-Quran dan juga pada hadis, kemudian lepas tu diteruskan dengan mengkaji bahasa Arab yang ada pada pertuturan orang Arab yang fasih, lagi-lagi orang Arab zaman dulu, dan juga pada syair mereka, maka dia akan dapat menguasai bahasa Arab yang fasih. Tapi kerja tu kerja yang perlukan usaha berterusan lah. Tetapi antara langkah utamanya ialah untuk melihat kepada keindahan bahasa Al-Quran dan juga bahasa hadis Rasulullah SAW. Hadis sampai itu saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Ni kita bicara berkenaan dengan keindahan. Kita dah bicara berkenaan dengan keindahan baginda SAW segi zahir. Minggu ni masuk kesempurnaan Rasulullah SAW segi batin pula, dan juga akhlak baginda SAW. Kita kata sifat-sifat kesempurnaan jiwa dan juga akhlak Rasulullah SAW. Ini lebih pada batin dan apa yang Allah Ta'ala telah simpankan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita akan sambung lagi insya-Allah. Kalau kita Arab saya ni, kita Arab yang saya pakai ni, kita Arab yang saya pakai ni, kita Ar-Rahiqul Maktum ni, nak habis lebih kurang dalam 3 muka je lagi. Satu ni lebih kurang 1 muka, kan? Nak habis lebih kurang 3 muka, 1 muka, 2, 3 muka. Lebih kurang 3 muka lagi nak habis insya-Allah. Mungkin dalam beberapa majlis boleh habis insya-Allah. Kalau kitab yang saya pakai, kitab Melayu ni, tengoknya 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang 5 muka yang nak habis insya-Allah. Nanti kita habis insya-Allah, saya pun akan tentukan untuk nak baca kitab apa. Tapi insya-Allah kita akan baca juga, insya-Allah kalau dah habis ni kita akan baca juga berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu alam. Sampai itu sahaja. Ada apa nak tanya ke? Ada apa nak tanya? Ada apa soalan? Baik, wallahu alam. Baik. Cukup. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, lagi-lagi sahabat di Azin, doalah banyak-banyak pada Allah Taala supaya kita madrasah akan dapat dibuka.
dan juga masjid dan surau dapat dibuka kepada semua para hadirin hadirat dirahmati Allah Ta'ala. Banyak doa kepada Allah Ta'ala. Kan kita ni hamba Allah Ta'ala lemah. Jadi minggu-minggu kalau tuan-tuan baca Yasin, kan, atau buat apa-apa amalan, baca Yasin dan lain-lain, dalam doa kita selitkan supaya madrasah dapat segera dibuka, kan, pusat pengajian dapat dibuka semula. Ni kena banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Kerana bila madrasah tak dibuka, majlis ilmu dihentikan, dan juga majlis ilmu sama ada di masjid, di madrasah dihentikan. Contoh saya sendiri pun mengajar di madrasah. Jadi ini akan menyebabkan, satu, pertama, orang akan jauh daripada agama. Yang kedua juga akan berlakunya keruntuhan akhlak, kan, sebab kerana akhlak ni akan terbina dengan majlis ilmu, dengan pusat-pusat pengajian agama, maka akhlak akan terbina akhlak. Tapi bila madrasah ditutup begitu lama, keadaan ini sebenarnya sangat merisaukan. Di samping banyak lagi masalah yang lain, sosial dan sebagainya, tapi juga akan bila majlis ilmu tidak diteruskan, terhenti lagi-lagi dalam tempoh yang lama, maka akan menyebabkan jiwa kita ni jadi keras. Dia yang melembutkan jiwa, menjadikan kita ni baik ialah Al-Quran, hadis, ilmu agama. Dia akan menyebabkan hati kita ni jadi lembut, jadi lunak. Tapi bila dah tak hadir, tak lama, dan kita juga tidak adanya perdampingan dengan ilmu, maka dia akan menyebabkan hati kita ni jadi keras atau makin jauh dari agama, secara sedar ataupun tak sedar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, banyakkan doa untuk perkara tersebut. Doa supaya apa dia? Pertama, Allah hilangkan COVID ni, supaya segera mungkin Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan supaya apa dia? Kita doa juga kepada Allah Ta'ala supaya masjid dan surau dapat dibuka, dan juga madrasah dapat dibuka, supaya solat berjemaah dapat diteruskan, dapat dilakukan seperti mana biasa, dan orang dapat datang ke rumah Allah Ta'ala. Dan juga majlis ilmu di masjid, di surau, di madrasah ataupun di pusat pengajian agama dapat diteruskan kembali, kerana hakikatnya inilah yang menarik rahmat Allah Ta'ala. Dan ini juga antara amalan yang kita perlu yakin bahawa amalan ini akan menolak azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa, kan, di samping kita undang-undang yang ada, kita terus kita ikut, tapi dalam masa bersama kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala untuk perkara tersebut. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.